Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zain Fahmi Muhammad Nizam. Nombor metrik 21 DTQQ 0180. Nombor mata pelajaran MPU 2163 Pengajian Malaysia. Nama pensyarah Puan Sharifah Rahmah binti Tuan Abdul Rahman. Pada video kali ini saya akan membuat satu pembentangan yang bertajuk Ciri-ciri Sistem Demokrasi Berparlimen. Sebelum kita menyelusuri dengan lebih mendalam tentang ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen, perlulah kita mengenali terlebih dahulu tentang asal-usul perkataan sistem demokrasi berparlimen. Apakah sistem demokrasi berparlimen? Asal-usul perkataan demokrasi ialah berasal daripada bahasa Yunani. Demos bererti rakyat, manakala kratia yang bermaksud kekuasaan berada pada rakyat. Daripada pengertian yang saya sebutkan sebentar tadi, demokrasi ialah satu istilah yang umumnya bermaksud kerajaan atau pemerintahan yang berasaskan kuasa rakyat. Ataupun secara ringkasnya lah yang boleh kita faham daripada ayat ini, sistem pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Dan ia juga bermaksud sistem pemerintahan negara dan rakyat menerusi wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pilihan raya. Untuk seterusnya, kita akan beralih kepada apakah maksud parlimen. Perkataan parlimen ini merupakan satu istilah Melayu yang dipinjam daripada bahasa Inggeris, iaitu parliamen. Sebagaimana yang kita tahu, Badan Perundangan Persekutuan bagi negara Malaysia pada masa kini ialah parlimen. Akan tetapi, perkataan parliamen daripada bahasa Inggeris itu juga asalnya dipetik daripada perkataan Perancis, iaitu parler, yang bermaksud bercakap ataupun bersidang. Pada asalnya, parlimen merupakan tempat untuk bersidang dan berbincang tentang hal-hal pemerintahan negara. Walau bagaimanapun, fungsi parlimen ini bukanlah semata-mata untuk bersidang ataupun untuk bercakap, tetapi ia juga mempunyai fungsi yang tertentu, ialah menetapkan undang-undang negara dan polisi negara. Demokrasi berparlimen membawa maksud pemerintahan yang dijalankan secara perwakilan. Hal ini bermaksud juga rakyat melibatkan diri dalam pemerintahan negara, manakala raja-raja menjadi lambang tak setia rakyat. Pemerintahan dan pentadbiran negara kita berasaskan sistem yang telah sedia ada dan telah dipraktikkan oleh masyarakat Melayu sejak era kolonial lagi. Struktur pentadbiran Melayu di negara kita sudah dapat dilihat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka di bawah pemerintahan Tun Sri Lanang. Untuk pengetahuan kita, Tun Sri Lanang dalam karya agungnya Syararatus Salitin menggambarkan tiga unsur teras yang mentadbir kerajaan Melaka, iaitu raja ataupun sultan, pembesar dan rakyat. Ketiga-tiga unsur teras ini bertali erat dan saling memerlukan antara satu sama lain. Malahan, ketiga-tiga unsur teras inilah yang menjadi piagam politik, bukan sahaja pada zaman kerajaan Melaka, malah kerajaan-kerajaan Melayu selepasnya. Seterusnya, kita beralih kepada ciri utama sistem demokrasi berparlimen. Untuk ciri yang pertama di dalam sistem demokrasi berparlimen adalah raja berperlembagaan. Sejak era kegemilangan Sultan Melayu Melaka, raja merupakan tonggak pemerintahan dan lambang kedaulatan sesebuah negeri. Semasa para kolonial lagi, raja-raja Melayu memerintah dengan sistem monarki mutlak sesuai dengan peredaran zaman dan pembangunan politik dunia. Negara ini masih mengekalkan institusi peraja yang lebih dikenali sebagai raja berperlembagaan. Sistem ini bermula secara rasmi
apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Raja berperlembagaan ialah sistem pemerintahan beraja yang mengikut peruntukan Perlembagaan Malaysia. YDPA bertindak berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan juga nasihat daripada Perdana Menteri. Justeru apabila baginda ingin menjalankan tanggungjawabnya, baginda tidak boleh bertindak sendirian, kecuali di atas perkara-perkara yang tertentu memerlukan pertimbangan dan budi bicara baginda untuk menentukan keputusan. Ciri utama yang kedua ialah pilihan raya. Demokrasi berparlimen dibentuk hasil daripada proses pilihan raya. Dalam proses ini, pada pilihan raya, rakyat akan diberikan mandat untuk memilih wakil pemimpin mereka, dan pemimpin inilah yang akan mewakili rakyat di dalam parlimen. Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen sejak Malaysia telah mencapai kemerdekaan. Rakyat di negara ini juga telah diberikan pengalaman terlibat di dalam pilihan raya sejak tahun 1952 lagi. Untuk ciri sistem demokrasi yang ketiga ialah pengasingan kuasa pentadbiran. Kali ini kita dapat melihat pengasingan terhasilnya pengasingan kuasa pentadbiran. Pengasingan kuasa meliputi badan eksekutif, legislatif dan judisiari. Ini merupakan bukti Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen kerana ketiga-tiga badan ini telah memperkukuhkan sistem demokrasi di negara ini. Caranya pelantikan individu bagi ketiga-tiga badan ini berdasarkan pemilihan dan proses sebagaimana yang termaktub di dalam Perlembagaan Negara. Pada kali ini saya akan melontarkan cadangan penambahbaikan sistem demokrasi berparlimen di negara ini. Pendapat saya yang pertama ialah proses pemilihan raya dan kuasa undi rakyat hendaklah sentiasa diwar-warkan kepada rakyat melalui media massa secara berterusan, khususnya media kerajaan melalui Kementerian Penerangan Malaysia, syarikat-syarikat penyiaran swasta dalam negara, akhbar-akhbar, arus perdana dan sebagainya. Antara program pendidikan mengundi yang sewajarnya termasuklah lagu-lagu dan rancangan komedi untuk memaklumkan kepada rakyat tentang kepentingan mengundi dan bagaimana untuk mengundi. Kenapa rakyat wajib mengundi hendaklah menjadi intipati di dalam pendidikan mengundi. Pendapat saya yang kedua ialah hendaklah kita menerapkan hak pengundian di dalam silibus pengajian Malaysia melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu dengan merangka kurikulum pendidikan mengundi di sekolah-sekolah dengan mengintegrasikan pendidikan sivik dan kewarganegaraan agar rakyat Malaysia terdidik sejak dari bangku sekolah lagi untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi mereka. Saya yang terakhir ialah hak rakyat di dalam pengundian, khususnya di dalam menentukan wakil mereka hendaklah lebih jelas kepada rakyat. Rakyat hendaklah dididik menjadi individu yang bertanggungjawab kepada negara dan suara mereka. Pihak Suhakam juga sewajarnya bersama dengan SPR menjalankan mekanisme ini dan menjayakan cadangan ini. Kesimpulannya, sistem demokrasi berparlimen amatlah memainkan peranan yang penting di dalam sistem perundangan Malaysia, dan seharusnya golongan belia mengetahui perundangan ini dengan lebih mendalam untuk dibawa kepada generasi yang akan datang. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen di Malaysia merupakan ciri-ciri yang penting di dalam sistem demokrasi di Malaysia. Setiap negara yang mengamalkan sistem demokrasi mempunyai ciri-ciri dan corak-corak pendemokrasian yang tersendiri. Kewujudan raja berperlembagaan dipengaruhi faktor sejarah tanah Melayu yang merupakan asas kepada pembentukan Malaysia, disertai dengan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Raja perlembagaan ini secara khususnya menjadi pelindung dan tiang
negara Malaysia agar tidak didominasikan oleh mana-mana pihak yang tertentu dan mencetuskan ketegangan di dalam Malaysia. Hal ini boleh dilihat peranan Raja Perlembagaan yang khususnya kepada Yang di-Pertuan Agong yang melindungi penduduk asal Malaysia iaitu Tanah Melayu dan Bumi Putera, serta melindungi institusi asas kerajaan dan kehakiman untuk berdasarkan pelantikan menurut baginda. Bagi kepentingan rakyat, amalan demokrasi dikuatkuasakan dengan bidang kuasa yang kuat untuk perundangan iaitu Parlimen. Kesimpulannya, rakyat Malaysia haruslah menjaga dan memelihara ideologi politik negara iaitu Raja Perlembagaan dan demokrasi Parlimen kerana ianya memiliki corak-corak yang tersendiri yang akan menentukan hala tuju negara dan masa depan negara. Akhir kata, sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Puan Sharifah Rahmah kerana telah mengajar saya MPU 2163 Pengajian Malaysia. Sekian, terima kasih.